Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Fazli bin Hashim, Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang dihormati barisan ahli panel, yang dihormati barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah Negeri Selangor, ahli-ahli kapsel dan akrab, serta semua hadirin hadirat peserta seminar psikologi, kaunseling dan psikologi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor tahun 2022. Baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis, Tuan Haji Azhar, atas memperkenalkan ahli panel kita. Mungkin saya ulang sedikit sebagai peneguhan kepada perkenalan kita bersama ahli panel. Ahli panel kita yang pertama, yang berbaju purple ni, ungu, Tuan Haji Syahbani bin Osman, Timbalan Setiausaha Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Tuan Haji. Ahli panel kita yang kedua, Encik Luqman bin Muhammad Yusof, Pegawai Psikologi Pusat Koreksional Puncak Alam Jabatan Penjara Malaysia. Ya Tuan, terima kasih Tuan. Dan yang ketiga, Encik Muhammad Asri bin Dolah, Ketua Unit Integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada Tuan bertiga atas kesudian untuk turut serta bersama kami dalam seminar, dalam forum yang kita jalankan pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, tajuk yang diberikan untuk forum kita hari ini adalah Urus Kewangan Emosi Sejahtera. Jika dilihat kepada tajuk yang kita bawa pada pagi ini, sangatlah sesuai kerana semua sedia tahu bahawa negara balahan dunia baru saja melalui situasi sukar, iaitu pandemik COVID-19 yang rata-rata banyak memberi kesan kepada masyarakat dari aspek kewangan dan emosi, sama ada dari kaki tangan sektor swasta maupun kaki tangan sektor awam. Jadi tajuk tersebut memang sangat sesuai lah. Baik, ingin saya jelaskan bahawa sesi forum kita ini akan berlangsung tidak lebih daripada 1 jam, kerana kita memberi laluan kepada persediaan untuk majlis penutup seminar kita pada tahun ini. Baik, sesi forum kita ini akan berlangsung mengikut jadual 3 pusingan. Pusingan 1 akan setiap ahli panel akan diberi soalan-soalan, dan kita minta jasa baik tuan-tuan ahli panel untuk berkongsi dari pelbagai sudut dari organisasi tuan-tuan, dan dikongsikan bersama hadirin dan hadirat peserta-peserta seminar kita dan juga peserta-peserta forum kita pada pagi ini. Baik, kemudian kita pergi pusingan kedua dan perkara sama berlaku, dan pusingan ketiga kita memberi ruang untuk tuan-tuan ahli panel untuk membuat rumusan. Okey, jelas ya tuan? Baik, terima kasih. Baik, kita mulakan forum kita pusingan pertama ya. Yang ini kita mulakan dengan Tuan Haji Syahbani ya, Tuan Haji. Okey, baik. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Tuan Haji melaksanakan perkhidmatan di KPM, bolehkah Tuan Haji jelaskan peranan pendekatan kaunseling dalam menguruskan emosi anggota dalam organisasi? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Ahmad Nizar, Saya hormati Encik Fazli,
Encik Muhammad Asri dan Encik Lokman, tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas jemputan dan berkaitan dengan soalan iaitu peranan pendekatan kaunseling dalam kita menguruskan emosi organisasi. Bila kita bercakap tentang emosi, ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Inilah perkara yang sangat penting dalam kita menguruskan pegawai-pegawai kita, terutama tuan-tuan dan puan-puan di sektor sekolah, bagaimana nak menguruskan emosi guru-guru kita. Ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Dalam sebuah organisasi, kalau mengikut satu kajian daripada WHO pada tahun 2013, Pertubuhan Kesihatan Dunia menyatakan bahawa kesihatan mental yang baik, seseorang individu yang mempunyai kesihatan mental yang baik boleh menjalin hubungan yang baik dan ia mampu untuk mengekalkan perhubungan tersebut. Ini bermaksud bahawa jika organisasi kita mempunyai pekerja-pekerja yang mempunyai kesihatan mental yang baik, maka organisasi kita juga dalam keadaan yang sejahtera dan juga dalam keadaan yang harmoni. Sungguh pun begitu, masalah kesihatan mental di kalangan guru-guru kita, ia juga mempunyai kesan. Contohnya, bagi seseorang yang mempunyai kesihatan mental yang tidak baik, maka ia juga terdedah dengan masalah kesihatan mental yang tak baik. Contoh, kalau guru-guru kita yang banyak mengalami kemurungan, stres dan sebagainya, maka tahap kesihatan juga akan terjejas. Dalam satu kajian menunjukkan bahawa orang yang selalu kemurungan, selalu demam, sesama, darah tinggi dan sebagainya. Itu juga kesan-kesan daripada tahap kesihatan mental. Dan kesihatan mental ini dia tidak ada satu garis ukur. Kerana kesihatan mental yang baik juga dia tidak berlaku dalam setiap masa. Ada turun dan naik tahap kesihatan mental seseorang. Jadi ini akan menyebabkan bila kesihatan mental tidak baik, seseorang staf kita dia akan mengalami stres dan tekanan. Banyak faktor yang menyebabkan berlakunya stres. Antaranya adalah tentang personality, tentang latar belakang sosioekonomi, tentang fasa-fasa kehidupan dan juga berlakunya peristiwa-peristiwa yang tidak terduga seperti kematian dan sebagainya. Dan antara yang boleh menyebabkan keadaan stres yang tinggi adalah tentang masalah kewangan. Jadi secara mudahnya kalau kita tafsirkan tentang masalah kewangan ini, selalunya yang berkait dengan masalah kewangan ini adalah keberhutangan yang serius. Jadi kita sebagai guru, sebagai PGB, kita perlu sedar dan memahami apakah tahap kesihatan mental kita. Dan untuk memahami itu, kita perlu sedar bagaimana kita nak mengatasi masalah kesihatan mental. Kerana ada banyak faktor yang boleh menyebabkan kesihatan mental ini terjejas. Antaranya adalah, yang paling terjejas adalah isu keberhutangan yang serius. Ini boleh menimbulkan kemurungan, menyebabkan tekanan, stres dan boleh menjejaskan psikologi guru-guru kita, keberhutangan yang serius. Dan bila guru kita dalam kategori mempunyai keberhutangan yang serius, sudah tentu ia menjejaskan emosi,
ia juga boleh menjejaskan prestasi kerja dan boleh menjejaskan perhubungan dengan rakan-rakan tempat kerja ataupun yang mudahnya adalah di sekolah. Dan lebih teruk lagi jika ia tak dapat meluahkan masalah dan menyimpan masalah itu tanpa berkongsi. Dan inilah ketika inilah pentingnya bagi PGB untuk memberi bantuan kepada guru-guru tersebut. Dan bantuan yang ada di sekolah, dalam sektor pendidikan kita, kita ada kaunselor pendidikan yang berada di PPD dan di JPN. Jadi PGB perlu merujuk guru-guru yang mempunyai masalah ini kepada bantuan kaunseling untuk memulihkan dia kembali dalam kehidupan normal. Dan kerana pendekatan kaunseling seperti yang ditanya tadi, ialah kaunseling ini adalah satu proses untuk menolong, supaya dia dapat mengatasi masalah dan dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Jadi bila saya cakap tentang kaunseling, iaitu satu proses menolong, itu yang diamalkan oleh kaunselor. Dan kaunselor bukan nasihat, tetapi untuk memberi celik akal. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham, kaunselor bukan memberi nasihat. Okay. Dan prinsipnya adalah seseorang itu hanya dapat ditolong kalau dia sudi ditolong. Ini asas untuk kita nak menolong seseorang, khususnya kaunselor yang terlatih, kaunselor profesional. Jadi kita dalam proses menolong oleh kaunselor ini, kita akan memberi celik akal kepada klien kita supaya dia dapat merancang untuk tindakan yang lebih rasional. Dan bagi keberhutang yang serius, di bahagian psikologi BPSK, kita telah mengadakan satu program untuk pengurusan kewangan dengan kerjasama dengan agensi kaunseling pengurusan kredit AKPK. Kita akan merujuk dan meminta bantuan daripada AKPK bagi mereka-mereka yang terjebak dalam keberhutangan yang serius, supaya mendapat bantuan daripada AKPK. AKPK ini sangat special, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka ini boleh mengarahkan bank untuk merancang, menstrukturkan balik pengurusan kewangan untuk diberi bayaran pulangan pinjaman, contohnya dengan lebih ketat dengan mengikut kemampuan klien kita. Dan saya ingin mungkin Encik Lokman akan meneruskan tentang sesi kaunseling. Cuma pada pandangan saya, dalam proses kita menghantar staf kita untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling, pendekatan kaunseling, kita perlu jelas tentang prinsip kaunseling itu. Saya takut kita salah faham. Kaunseling ini dia bukanlah macam mesin basuh, bila masuk kotor keluar bersih. Tetapi ini adalah proses menolong oleh kaunselor. Dengan prinsipnya ialah kita dalam kaunseling ini dia banyak mazhab, teori-teori, dan itulah diguna pakai oleh kaunselor-kaunselor kita berdasarkan pahaman ataupun teori-teori yang beliau suka ataupun berkesan bagi pendekatannya. Antaranya reality theory contohnya, iaitu bila kita berjumpa kaunselor, kaunselor cuba menggunakan prinsip bahawa setiap klien kita itu dia mempunyai kebebasan ataupun autonomi untuk menentukan matlamat hidup beliau. Apa yang dia nak buat, apa yang dia nak jadi, apa yang dia nak sasarkan dalam kehidupan diri dia. Contohnya kalau dia
mempunyai masalah tentang keberhutangan yang serius, maka dia perlu menentukan, akan dibantu oleh kaunselor menentukan apa matlamatnya, apa yang dia kehendaki supaya dia keluar daripada permasalahan tersebut. Dan dia bebas, dia mempunyai pilihan untuk diri dia apa yang dia nak jadi. Okey, ini akan diterokai oleh kaunselor. Dan yang kedua, kaunselor akan membimbing supaya klien itu menerima realiti kehidupan dia. Supaya dengan realiti kehidupan itulah yang dia cuba nak mencapai matlamat. Dia tak boleh nak melaksanakan sesuatu yang bukan dalam realiti hidup dia. Kalau realiti hidupnya adalah dia seorang yang berhutang dan dia bermatlamat untuk membebaskan daripada hutang itu, itulah realitinya. Dia perlu memahami diri dia yang sebenar, tentang kesusahan dia, tentang keupayaan dia, tentang itulah keupayaan diri dia. Barulah dia merancang berdasarkan realiti hidup kehidupan dia untuk dia mencapai matlamat. Itulah yang akan dipandu, yang akan diselaraskan oleh kaunselor semasa sesi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk persoalan ini yang pentingnya adalah tuan-tuan dan puan-puan sebagai PGB yang apabila mengalami mempunyai staf-staf yang mempunyai masalah ini, maka gunalah pendekatan kaunseling, iaitu gunalah perkhidmatan kaunselor yang terlatih supaya guru-guru kita ataupun staf kita dapat merancang ataupun mengambil tindakan-tindakan bagi menyelesaikan isu yang mereka hadapi. Okey, saya ingat itu saja setakat soalan. Okey. Baik, terima kasih Tuan Haji. Banyak yang dikongsi, terutama dari segi kepentingan kesihatan, kesejahteraan guru-guru kita di sekolah, dan bagaimana sekiranya ada guru-guru kita yang perlukan khidmat bantuan, dan rujuklah kepada kaunselor pendidikan daerah, kerana itulah fungsi sektor psikologi dan kaunseling di PPD dan juga di jabatan. Baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, kita ke ahli panel yang seterusnya, Encik Lokman, ya. Okey. Bagaimanakah tuan melihat kepentingan mengambil perhatian terhadap usaha-usaha menguruskan kewangan imunisasi dari aspek psikologi anggota perkhidmatan awam? Okey tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terima kasih Tuan Ahmad. Yang saya hormati Tuan Najib Shah dan juga Cik Muhammad Asri. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tadi dengan Tuan Haji dah kongsi proses kaunseling tu macam mana. Jadi kepentingan untuk tengok kewangan imunisasi tadi tuan, sebenarnya benda ni penting, tidak hanya pada kita-kita yang di atas ni, sahabat-sahabat perjuangan kita di bawah. COVID-19 ni sebenarnya untuk golongan muda macam saya ni satu pendedahan yang bagus. Sebabnya untuk anak-anak muda yang sedang membesar, kita tak pernah melalui peristiwa seperti mana yang tuan-tuan puan-puan hadapi sebelum ni, dari zaman Jepun yang memerintah, British yang macam mana membesar. Saya paling hampir pun di zaman inflasi, saya tengok macam mana mak ayah saya berjuang. Ibu saya seorang guru, ayah saya seorang PTD, macam mana berjuang untuk membesarkan 10 orang anak dalam keadaan inflasi yang agak teruk pada saya masa tu. Jadi bila datang COVID ni, ruang dan peluangnya tu sebagai seorang pegawai psikologi, saya tengok sahabat-sahabat di sekeliling, tekanan yang dialami bila kena keadaan yang macam ni, dalam keadaan bukan tidak bersedia, tapi lebih kepada terkejut. Suddenly all in, ekonomi tutup, kita tak boleh nak buat apa-apa.
Jadi banyak yang terkesan, apatah lagi walaupun penjawat awam orang kata mudahlah kerja penjawat awam ni, ujung-ujung makan bencin. Jadi tak risau. Jadi bila datang COVID ni, dia membasuh segala pandangan. Rupanya walaupun kita sebagai penjawat awam, kita tak terlepas daripada serangan-serangan psikologi, serangan-serangan mental. Dalam 2-3 tahun ni kita tengok penjawat awam ramai juga yang terkesan. Kalau tuan-puan ada waktu-waktu yang kesempatan lah secara tiba-tiba, saya pun rezekinya menghantar, saya bertugas di Jabatan Penjara Malaysia. Jadi ada waktu kita menghantar banduan ke hospital. Jadi disebabkan salah satu banduan saya di dalam tu dia mengalami gangguan, jadi saya bantulah ikut pergi ke hospital. Di sana saya tengok ramai golongan-golongan profesional beratur di jabatan sekretari, dan yalah, dengan mengguna budi bicara, bila saya tanya yang berada di depan saya ni, yang beratur di depan kaunter ni siapa, 80% daripada pesakit yang datang pada hari itu adalah penjawat awam, datang dalam keadaan kemas. Jadi saya sendiri terkejut, rupanya ramai di kalangan kita. Sebab saya bertugas di salah satu jabatan beruniform. Jabatan beruniform ni kalau dengan bank-bank ni dia bersahabat baik. Jadi banyak sebenarnya saya tengok kawan-kawan yang dah, orang kata santak loan tu dah habis maksimum. Ni jadi bila sampai ke satu tahap yang gajinya tu terpaksa dibayar hari, kita akan tengok kelakuan-kelakuannya mula berubah, performanya mula menurun. Jadi bila pergi hospital tu saya tengok, oh rupanya ramai di jabatan-jabatan lain. Saya ambil contoh di jabatan saya sendiri, bila mana ilmu ke arah imunisasi kewangan tu kurang. Jadi sampai ke satu tahap kita akan mula lihat dia punya penurunan drastik dari segi performan kerja, dari segi tingkah laku, yang mana selama ni kita boleh bertegur sapa, elok tutur kata, laras bahasanya cukup-cukup baik, tapi semakin lama kita boleh perasan sampai satu tahap yang kita bertanya, apa salah aku pada sahabat aku pagi ni? Bila dia datang dalam keadaan marah, dia datang pada kita dalam keadaan emosi yang tak stabil. Jadi banyak benda tu sedang berlaku di kalangan kita, sama ada kita perasan atau tidak. Nanti kalau tuan-puan balik nak tengok rakan-rakan yang mungkin selama ni kita bertegur gitu je, kalau dapat duduk mungkin akan perasan benda tu semua orang mengalami. Sebab ilmu imunisasi kewangan ni bukan kita tak ada, tapi kadang-kadang kita ada waktu kita jadi terlupa, dan ada waktu kita jadi sombong dengan ilmu yang kita ada. Bukan hanya tuan-puan, saya sendiri. Kadang-kadang bila kita aku ada ilmu ni, tapi kita nak aplikasikan tu, kita jadi kurang. Jadi menyebabkan bila sampai keadaan yang macam tu, kita jadi terkesan. Pada hari yang mana sudut kewangan tu memberi kesan, hari tu kalau kita tengok balik ke belakang, kita akan perasan yang tingkah laku kita berbeza daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin ada yang menegur, contoh, Cik Luqman ini nampak marah semacam je, kenapa? Sedangkan ini pegawai psikologi, dia yang benteng terakhir lah kepada emosi manusia sepatutnya. Jadi bila kena tegur macam tu, kadang-kadang saya tersentak balik lah. Jadi bila tengok balik apa yang berlaku, itulah dia. Bila kita nak faham, macam untuk pegawai baru macam saya, bila masuk kerja kena pula pegawai. Saya masih ingat lagi masa zaman saya masuk 2015, antara ayat-ayat pertama yang dilontarkan, andai katalah saya tak ada ilmu kewangan ni, saya dilontarkan dengan pertanyaan, Cik Luqman ni sebagai pegawai, jadi paling-paling Honda Civic, Hyundai Sonata. Masa tu saya datang kerja hanya berbekalkan sebuah Proton CV daripada abang saya. Jadi andai kata saya tidak dibekalkan dengan ilmu-ilmu kewangan ni, kalau menurut hati,
InsyaAllah saya antara top list kat bank rakyat, bank pilihan kami. Jadi bila kita ada ilmu yang sebegitu, kita tanamkan supaya tidaklah kita towards the end tu kita tak bersahabat dengan kad kredit, kita tak bersahabat dengan AKPK. Saya ada juga pengalaman dengan kawan-kawan yang datang jumpa minta pandangan. Bila kita jadi pegawai psikologi ni, mulalah kawan-kawan yang lama ni datang. Saya berbeza sikit, kalau tuan-puan mungkin kawan-kawan yang lama datang ni ajak nak join MLM. Kena-kena guru besar, dah ujung-ujung ni duit bencin nak buat apa? Mela join. Tengah banyak sekarang founder-founder kecantikan, jumpa datang jual emas. Sekarang ni emas tengah turun. InsyaAllah nanti mungkin ada lah yang dihampiri oleh penjual-penjual emas ni. 916 lah, 999 lah. Ni dah boleh buat umrah. Kita akan tengok lagi sekali pattern dia berulang. Semoga tuan-puan terhindar. Jadi sahabat saya ni datang dalam keadaan dia dah dihubungi oleh KPK dan dia ada 6 kad kredit tertunggak. Jadi saya dah tak boleh nak buat apa lah, saya cakap kat dia. Saya minta dia 6 kad kredit tu saya patahkan depan dia. Itu je yang saya boleh buat, nak membantu. Dan kemudian tu barulah kita berkongsi lah ilmu imunisasi kewangan ni, apa yang sepatutnya yang dia boleh buat dan dia boleh ambil dalam keadaan begini. Sebab dia pun dah bersama dengan AKPK. Saya yakin AKPK dah bagi selayaknya apa yang ada. Saya cuma tambah dari segi moral support lah. Sebagaimana saya di organisasi, saya buat benda yang sama supaya dia faham apa yang dia buat ni adalah menuju kesejahteraan di masa hadapan. Emosinya terkawal supaya pulangnya dia bersama dengan keluarga, dia tak terganggu dengan keadaan begitu dan begini. InsyaAllah. Saya rasa boleh kot tuan, setakat ni dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Lokman. Generasi muda banyak ilmu dan pengalaman dan berada di satu jabatan yang rata-rata yang sangat sukar lah kalau bagi saya, di jabatan penjara. Ya, Cik Lokman. Berapa umur Cik Lokman ni saja? Okey, sedang elok dia tu. Baik, terima kasih Cik Lokman. Baik, seterusnya kita bergerak ke ahli panel kita yang ketiga. Yang ini orang integriti ni, banyak yang kita akan dapat ilmu dia. Encik Muhammad Asri bin Dola dari unit integriti Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik tuan, bagaimana menurut perspektif amalan integriti dalam perkhidmatan awam, perlunya kesedaran menguruskan kewangan diri dan dianya dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Baik tuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Ahmad sebagai moderator, Tuan Haji Sabani, Cik Lokman, dan juga orang kata kepada PGB kan, dimaklumkan seluruh Selangor. Kalau seluruh Selangor maknanya ada dah kali kedua berjumpa dengan saya kot kan, dan orang kata ada kali pertama kan. So alhamdulillah rezeki saya hari ni dapat orang kata kali kedua ke Kuala Selangor kan, kali kedua berada di Kuala Selangor, tempat yang menarik. Orang kata datang tadi pun alhamdulillah, saya cakap tadi, saya kata saya diajar 2 perkara hari ni. Sebelum ni pun benar-benar itulah. Satu perkara sabar, sebab saya nak berkait dengan kaunseling kan. So hari ni saya sabar, sebabnya bila datang sini ni menghadapi jalan yang jam kan. So sabarnya adalah salah satu dah. Dan satu lagi yang kata yang saya belajar ini, saya kena mengikut arahan. Mengikut arahan, sebabnya kalau saya tak ikut arahan saya akan sesat. Saya ikut Google Maps ataupun Waze kan. Kalau dia kata ke kiri, ke kirilah saya hari ni kan, ke kanan lah. So saya akan ikut arahan tu sampailah saya sampai sini. Alhamdulillah saya sampai tadi 9.30 lebih kurang kan, sebelum pukul 10. Alhamdulillah. Jadi kita bercakap, kalau dua ahli panel tadi dah bercakap berkaitan dengan orang kata dari segi istilah kaunseling kan, macam mana kaunseling boleh membantu PGB yang ada, staff-staff di PGB kan, cikgu-cikgu kan. Saya mungkin perspektifnya berbeza sikit. Sebabnya kalau kata integriti ni biasalah orang kata kadang-kadang memujuk tu ada, tetapi kalau kita asyik pujuk, mungkin hari ni pujuk okey, kali kedua pujuk masih lagi menerima, kali ketiga boleh tak kita memujuk lagi kan. So jadi persepsi integriti ni, kalau kita nak
kita bercakap pasal urus kewangan, emosi sejahtera. Betul lah, kita nak share. Kalau kita dah segi integriti banyak, tuan-tuan. Kalau nak bercakap about integriti, kita kena tanggungjawab berkaitan urusan kewangan, kan? Kita kena amanah, kita kena cakap. Sebab saya lebih bercakap berkaitan dengan bukan individu. Sebab saya lebih merangkumi ke atas KPM ataupun institusi itu. Institusi sekolah yang ada. Sebab dimaklumkan depan saya adalah PGB. So, bila PGB, dia ada bertanggungjawab. Tanggungjawab dia menguruskan kewangan sekolah. Tanggungjawab dia menguruskan sumber kewangan yang diamanahkan kepada sekolah. Terutamanya bila PGB adalah sekolah-sekolah itu adalah PTJ, pusat tanggungjawab. Jadi setiap tahun mesti ada peruntukan. Dan kita tahu KPM adalah penerima peruntukan tertinggi bajet, kan? 50 bilion setiap tahun. PPD, JPN setiap tahun. Dan untuk tahun ni dimaklumkan bajet masih ada, cuma kata kita kena berjimat, kan? Jadi kalau kita nak bercakap pasal urus kewangan, Tuan Haji Syabani dah cakap macam mana urus kewangan secara peribadi. Tapi kita sebagai ketua jabatan, saya fokus kepada ketua jabatan lah di sini depan saya, kebanyakan ketua jabatan. Macam mana kita sebagai ketua jabatan mengambil tahu, kan, pegawai-pegawai bawah seliaan kita, adakah betul-betul emosi dan sejahtera ataupun tidak, kan? Sebab kita tengok kadang-kadang, betul lah macam tadi saya cakap tadi, sekarang ni bila saya, sebab salah satu fungsi unit integriti kita menguruskan tata tertib, kes-kes tata tertib melibatkan warga KPM, iaitu guru-guru dan juga AKP keseluruhan 450,000 lebih kurang seluruh Malaysia. Maknanya bukan kes, sumber manusia yang ada. Tapi kes tata tertib untuk penjawat awam di KPM lah paling tinggi. Puan Rohani tahu, Puan dah bercakap tadi, kan, berkaitan isu-isu banyak, kan. Dan kami menguruskan isu-isu berkaitan kewangan pegawai-pegawai. Kalau tadi kita cakap keterhutangan yang serius, macam mana tanggungjawab ketua jabatan boleh memainkan peranan untuk melihat, kan, untuk melihat macam mana pegawai dia punya slip gaji, kan. Mesti dia tengok, kan, sebab kita tengok ada 60%, kan. Satu lagi yang saya dimaklum sekarang ni, dia overlap. Sekarang ni isu-isunya bank sekarang ni dia pandai. Dulu nak overlap ataupun nak pinjaman awal adalah mesti melalui ketua jabatan. Tetapi bila nak overlap, dia tak akan melalui ketua jabatan, kan. Dia terus dia potong. Jadi kita tak tahu. Cuma dari segi ketua jabatan kita boleh tengok, kan. Kita boleh tengok slip gaji, kan, pegawai. So itulah pentingnya kadang-kadang kita tengok pentingnya kerani-kerani kewangan kita. PT-PT kita nak mengurus, nak tengok, kan. Sebab kan ni kalau kita tengok gaji pegawai tu dah lebih pada 60%, panggillah dia, kan. Bukan kita membiarkan dia hanyut, kan. Sebab dia banyak impak, tuan-tuan. Di KPM kita menguruskan, minggu lepas saya ada mesyuarat satu lembaga tertib, kata peringkat bawah, kan, macam mana seorang guru yang bankrupt, insolvency, hantar senarai sebab dia buat pinjaman untuk menguruskan, untuk membantu suami. Pandemik, kan. Bila tempoh pandemik ni, kita tengok banyak kes-kes melibatkan guru-guru bankrupt. Banyak sangat, kan. Macam mana dia buat pinjaman untuk membeli bajak untuk suami, kan, untuk menguruskan padi ke apa, kan. Tapi selepas tu pandemik, tak boleh buat kerja dan dia tak boleh bayar. Dan masa itu masalah bertimpa-timpa. Tak boleh bayar satu hutang bank rakyat yang bajak tadi. Tapi bila sampai ke insolvensi, dia akan cari semua. Bukan cari bank rakyat itu satu. Dia akan tengok semua bank. Di situlah timbulnya bank ni 200,000, bank ni 100,000. Percayalah kat saya, bila kita tengok sebenarnya kita berhutang bukan satu. Semua dia akan tengok, kan. Itulah kita kata 70,000 je di bank-bank rakyat yang boleh bajak. Tapi bila dia tengok balik, kita dapat surat 300,000. Bank Islam ada 100,000, Maybank ada 200,000, personal loan, kan. So banyak. Jadi kata, jadi lepas tu pula nak bayar hutang tu dah tak boleh dah satu. Takut pula nak keluar sekolah. Saya baru balik kampung minggu lepas. Satu guru besar jumpa saya. Isu macam inilah. Cikgu dia buat pinjaman, maknanya gaji dia sekarang ni
dibayar melalui PPD. Dia tak berani dah nak keluar kawasan sekolah, dia terpaksa duduk di quarters sebab dia takut Along cari. Kan? Bagaimana kalau kita kata sebagai setor jabatan, macam mana kita nak menguruskan pegawai-pegawai kita ni? Macam cikgu saya kata tadi yang 70,000 bajak tadi kan. Lepas dah lah tak boleh bayar, insolvency bankrupt. Mak pula sakit kanser. Nak tanggung lagi, anak lagi. So sengsaranya bila kita nak, tak orang kata nak menguruskan kewangan tersebut kan. Banyak isu sekarang ni. Satu lagi saya nak ingatkan berkaitan dengan bila kita ketua jabatan PTJ, kita tengok balik, kita jangan kata, bukan saya nak merendah-rendahkan, tapi kita jangan percaya 100% kepada kerani-kerani yang menguruskan kewangan. Sebagai ketua jabatan, saya ingat tuan-tuan balik-balik. Sebab kita ada satu kes di mana bila seorang guru besar terlalu percaya kepada kerani dia, kan kita ada EP, kan kita buat EP kan, kita pelaku pertama, pelaku kedua, nota minta semua kan. Seorang kerani boleh menyerahkan satu cek kosong kepada guru besar tanda tangan. Cek kosong. Dan orang kata selepas tu berlaku, bila tu barulah tahu apa-apanya dia tanda tangan cek kosong. Dan cek tu pula atas nama ibu kepada kerani tersebut. Bukan sikit tuan-tuan. Bukan sikit jumlahnya. Berpuluh-puluh ribu. Dan juga ada satu kes di satu negeri, bagaimana kerani-kerani dia manipulatekan untuk allow hidup susah guru-guru. Kan? P3 1,500, P2 1,000. Kan? Ada jumlah-jumlah kan. Macam mana cikgu-cikgu di pendalaman bila hidup susah ni kan, dia akan keluar sebulan sekali. Tetapi dia tak terima allow hidup susah dia. Bila cek-cek, rupanya allow hidup susah dia telah dimasukkan ke dalam akaun kerani. Bukan sikit jumlahnya tuan-tuan. Berjuta satu negeri itu. Berapa boleh dikatakan 60% daerah-daerah di negeri tersebut melakukan perkara yang sama. Minta tolong sangat-sangat kita tengok balik bila berlaku, orang kata bila kita melibat kewangan, minta maaf lah kan, saya ni bila bercakap ni, tapi sebab ini realiti tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan RM, kepala agung di atas, kita akan terlupa. Kita akan lupa segala-galanya, kita akan nampak RM sahaja. Kan? Sebab kebetulan bila kita dapat duit, di situlah masalah akan datang. Percayalah pada saya, 25 hari bulan setiap bulan adalah touch and go sahaja. Masuk 25, 26 kita akan sampai di sini balik. Kan? Itulah penjawab awam. Nak kaya tak boleh, selesa insya-Allah. Kan? Tapi orang kata begitulah kehidupan kita. Bila kita tengok je kewangan, kita akan tahu, Allah, pinjam sekejap. Pinjam sekejap. Lepas tu, tak apalah, bulan ni tak cukup lagi. Pinjam lagi. Pinjam lagi. Kan? Kita bila kita pinjam duit sekolah, kan? Duit PABG, duit SUA, kita pinjam. Istilah pinjam lah. Kan, nak menghalalkan ni kita pinjam lah. Tapi bayar belum tentu. Kan? Sebab itulah bila berlaku 3-4 tahun barulah kita detect. KJ lama tak detect. KJ baru datang baru detect kadang-kadang berlaku. Baru kesan bahawanya duit sekolah dah hilang. Duit PABG dah hilang sekian. Kan? Banyak yang berlaku. Yang orang kata, itulah. Kalau saya cakap kecekapan, tanggungjawablah yang penting. Tanggungjawab ketua jabatan ni kita pantau. Sebab duit, walaupun every single cent yang kita tak duit kerajaan. Kita menguruskan duit kerajaan sekarang ni tuan-tuan. Sebab saya tak bercakap perkara duit individu. Kan? Kita bercakap, sebab bila kita bercakap duit kerajaan adalah duit rakyat. Kan? Sebab banyak kes-kes yang kita kata kes-kes tertib yang datang pada kita, berapa ramai yang orang kata dah muat penyelewengan. Dan dia akan kaitkan bila urusan kewangan ni kan, dia akan kait kalau saya punya jabatan lah kan. Sebab saya dapat SPRM. So ditempatkan di KPM untuk menguruskan isu-isu integriti. Jadi dia akan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di bawah SPRM. Kan? Kita buat tutup palsu, kita buat kata kita minta duit dengan kontraktor kadang-kadang kan. Kita buat false claim kan. Bila sebab saya sebelum sampai tadi, pengarah LP telefon saya. Dia kata dia minta saya juga bercakap. Saya kata saya ada seminar. Dia kata tolong cakap benda-benda ni lah. Kan? Tolong cakap, kata peserta
PG ada, benda-benda berkaitan kewangan macam ni lah tuan-tuan, kan? Sebab kalau yang pernah dengar yang biasa bersama saya cakap macam ni lah, kan? So sebab banyak sekarang ni isu-isu kewangan dia akan melibatkan bukan satu, dia akan relate dengan kesalahan jenayah. Bila berlaku kewangan dia akan jenayah, kan? Sebab kadang-kadang kita, bila satu lagi saya nak ingatkan, PGB kadang-kadang dia bagus, ada perasaan empati, kan? Sebab psikologi, kan? Empatinya kepada pegawai. Pegawai dah buat lama. Tak boleh ke suruh dia bayar balik je? Adakah dia mampu bayar balik? Duit kerajaan dah hilang, kan? So sepatutnya kalau kita benda-benda berlaku, kita ada agensi penguatkuasa, kita ada polis. Kalau CBT, Criminal Breach of Trust, kan? Kesalahan jenayah dah berlaku. Betul, kita empati nak suruh dia bayar balik. Tapi adakah benda tu dia akan bayar balik? Kan? Sebab kita risau sebenarnya, sebab isu berlaku kadang-kadang kutipan balik tu susah. Kan? Kita dah terlebih bayar. Saya bayar KJ. Kita dah kadang-kadang ada isu 3 tahun pencen. Duit seorang guru besar, dia dah 3 tahun pencen, masih dibayar gaji. Berlaku. Kan? 2 kes. Tak tahulah. 4 pegawai. So Tuan Porhani dah bagi hint kat saya, kan? Ada. Tapi memang berlaku tuan-tuan. Bukan satu di Selangor saja, di negeri lain pun memang ada berlaku. Maknanya orang dah pencen, kita masih bayar. Itu makna tanggungjawab tadi. Aspek integriti ni tanggungjawab. Kalau dah pencen kita dah stop. Lepas tu kalau dia dah pencen, kita nak bayar balik, dia nak bayar balik tak? Dia saman kita lagi tuan-tuan. Dia saman pula KPM. Sebabnya nak kutip balik duit dia tu. Sedangkan itu dah bukan hak dia. Kan? Itulah kata dari segi aspek integriti yang saya cakap tadi. Kan? So saya rasa itu maknanya, kalau nak bercakap panjang pun sama juga. Tapi itulah kita pergi next session lah. Tapi kalau bercakapnya, orang kata kita sebagai KJ kena ambil tanggungjawab. Okay tuan? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Muhammad Asri bagi Ketua Jabatan, tuan-tuan PGB, banyak input yang diberi tu, dan kita harapkan lebih peka terhadap pengurusan kewangan di sekolah ataupun dan juga dalam kalangan guru-guru yang pastikan tidak melebihi 60% daripada gaji yang terima. Terima kasih tuan. Baik, kita teruskan forum kita. Kita berbalik kepada Tuan Haji Syahbani dengan soalan kedua. Baik. Apakah pandangan Tuan Haji berkaitan pernyataan berikut? Pernyataannya berbunyi beginilah Tuan Haji. Pengurusan kewangan yang kurang bijak memberi kesan kecelaruan emosi serta memberi impak terhadap keberhasilan prestasi lah tu. Okey, pihak Ketua Jabatan perlu memahami dan menguasai kemahiran menguruskan emosi. Ada antara kaitan kedua tu, dan terhadap Ketua Jabatan tu kita lebih fokus kepada PGB lah Tuan Haji. Baik, silakan Tuan Haji. Terima kasih Cik Ahmad Nizam. Soalan kedua ni rasa macam lapang sikit lah. Sebab saya lewat. Bila soalan pertama tu jadi saya kehadiran saya di sini, saya sangat teruja lah dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutama daripada PGB. Kerana saya tinggal sekolah ni pada tahun 2005. Tapi saya balik semula ke sekolah pada tahun 2015. Dan lama di kementerian, tiba-tiba balik jadi pengetua di Kuala Lumpur, 3 sekolah juga. Jadi bila kali pertama balik ke sekolah, kita pun dah lupa tentang sistem sekolah. Jadi saya diarah untuk balik ke sekolah sebagai pengetua. Dan perkara pertama yang saya hadapi adalah seorang guru yang telah dipul 7 tahun. 7 tahun dan mempunyai prestasi yang sangat teruk lah. Sangat teruk dengan tidak hadir dan sebagainya. Dan kita suruh tukar pun tak tukar. Dia kata pul kekal di sekolah saya.
Jadi sebagai pengetua, terutama pengetua yang barulah, ya, kita mengkaji tentang seorang guru saya lah. Okay. Dan salah satunya dia terlibat dalam isu kewangan. Dan kaitannya ialah mungkin kewangan itu yang boleh menyebabkan prestasinya terjejas. Dia tak hadir ke sekolah, selalu lewat, sehingga gaji dipotong, dan juga terlibat dalam isu-isu pinjaman alung dan sebagainya. Jadi perkara yang pertama ialah saya berbincang dengan pengurusan. Bagaimana kita nak menolong? Sebab tendensinya guru yang bermasalah, kita selalu layan dia sebagai mesti sama dengan guru biasa. Kita nak dia, kita menuntut supaya dia masuk mengajar, mengikut jadual, hadir dan bersama-sama. Sedangkan nampaknya dari segi kesihatan mental, dari segi keupayaannya, dia tidak berupaya untuk bertindak, berfungsi seperti guru biasa. Itulah komplain daripada pengurusan tertinggi bahawa not fair. Dia dapat layanan istimewa, kami guru-guru lain terpaksa berfungsi seperti biasa. Tetapi saya melihat dia mungkin boleh berfungsi jika kita dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam penerokaan kita dapati bahawa dia mungkin tidak berupaya untuk menanggung diri dia dengan masalah kewangan. Dan saya dapat nasihat daripada kerani. Daripada kerani. Dia kata dia cuba nak pinjam duit tapi pengetua tak pernah lulus. Tak pernah sokong. Okay. Saya kata saya sokong. Saya sokong kali ini. Tapi pinjaman itu kita yang berurusan secara langsung dengan pihak bank. Dan bila kita berurusan, kita menyokong pinjaman dia dan kita structure balik pinjaman dia, bayar segala hutang alung dan sebagainya, dan nampak gaji dia lebih terurus dan dia keperluan dia adalah nak membeli sebiji kereta. Saya nampak sejak dia beli kereta, dia datang sekolah. Rupa-rupanya dia tak datang ke sekolah kerana tak ada kenderaan. Naik Grab, transport awam. Jadi nampak kita kontrol. Kita kontrol, bayar semua pinjaman, tempat-tempat hutang dia, dan nampak dia dapat berfungsi. Saya rasa pentingnya ialah kita menstrukturkan kewangan kepada guru-guru kita, bukan kita, guru-guru tersebut, dan mungkin kita dapat membantu. Jadi sebagai PGB, ini mungkin saya berkongsilah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni sebagai PGB, saya pernah dilantik sebagai memangku NYDP MPSM kebangsaan. Kita juga dalam mesyuarat ESCO kita berbincang tentang tugas kita sebagai pengetua. Nampaknya tugas pengetua guru besar PGB ni satu kaki duduk dalam penjara. Seolah-olah macam tu. Kerana kita perlu bertanggungjawab dari aspek kecuaian. Apa saja kesalahan akhirnya sampai kepada tindakan PGB, ketua jabatan. Jadi untuk bagi guru-guru yang terlibat dengan keberhutangan serius, saya nak fokus pada guru-guru lah. Mungkin Cik Azri dia fokus kepada SOP, berkeliling pentadbiran. Yang pertama sekali, kita perlu buat saringan. Senaraikan guru-guru. Adakan list guru-guru dari segi potongan gaji. Potongan gaji tidak boleh melebihi 60%. Kita buat saringan guru-guru kita. Kita buat saringan tentang potongan gaji. Kita buat saringan tentang maklumat-maklumat tentang keupayaan guru kita dari segi kewangan. Untuk semua warga kita di sekolah. Kemudian kita mengadakan sesi temu bual.
perbincangan dengan guru-guru yang kita rasa prestasinya agak menurun. Dia mengalami masalah kewangan. Cikgu-cikgu, kita ni, pengalaman kita dengan masalah kewangan ni, orang kata sentiasa terdedah. Diri kita sendiri pun offer banyak, terutama kaki tangan kerajaan. Kalau dulu, zaman dulu, bayar rakyat 3 hari saja. Kadang-kadang tanda tangan tu, tanda tangan asalkan dapat cop saja. Asalkan dapat cop, bayar rakyat kata lulus. Kita call lulus. Mudah sangat untuk dapat pinjaman. Itulah risiko kita sebagai penyewa awam. Dan siapa yang tak suka dengan pinjaman? Bukan kita suka dengan pinjaman, kita suka dengan duit daripada pinjaman. Macam-macam kita mereka, macam-macam kita rasa macam itu perlu, ini nak dan sebagainya. Susah kita nak kawal. Jadi kita buat saringan, kita buat temu bual, kita menjaga kebajikan, kena pasti tentang masalahnya, dan kita cuba nasihat. Dan saya nak dedahkan, kalaulah kita nasihat dan sebagainya tak berjaya, setelah kita bincang dan kita memberi nasihat supaya kita merujuk kepada pekeliling peraturan yang sedia ada, kerana jika tidak berkesan ataupun masih berterusan masalah yang dihadapi oleh guru kita akibat dari keberhutangan yang serius, maka tindakan kita PGB adalah untuk mengambil tindakan. Sebab dalam peraturan 1993, peraturan 12, jelas bahawa guru-guru kita dilarang untuk meminjam wang daripada mana-mana orang kecuali institusi kewangan berlesen. Itu yang kita kena pastikan pada guru kita. Yang kedua, peraturan 13 tidak boleh menyebabkan dirinya berada dalam keberhutangan kewangan yang serius. Kita kena memberi amaran berdasarkan pekeliling yang sedia ada pada guru kita. Guru kita tak pernah baca pun pekeliling ni tentang peraturan-peraturan ini. Dan peraturan bilangan 7/93 menjelaskan bahawa potongan tidak boleh melebihi 60%. Kalau kita dari segi emosi dan nasihat, kita cuba memberi nasihat, perbincangan, dan kita rujuk dia kepada kaunselor. Jika tidak boleh mengatasi masalah ini, maka kita perlu memberitahu tentang peraturan penjawat awam bahawa perkara 12, perkara 13 dan bilangan 8 perkara 7/1993 bahawa hak sebagai guru penjawat awam tertakluk kepada pekeliling ini. Maka kalau dia masih lagi tak dapat selesai, maka tindakan kita PGB untuk melihat tindakan-tindakan yang sewajarnya, sama ada dari segi tata tertib ataupun dari segi kita merujuk dia kepada kaunselor dan juga kepada AKPK. Itu untuk membantu. Itu. Baik, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya banyak tips yang Tuan Haji kongsikan tu, pengalaman yang banyak dan pernah sebagai naib yang ketua MPSM kebangsaan. Baik, ahli panel, seperti yang kita bincangkan tadi, masa kita sangat terhad sebab kita ada urusan yang rasanya besar selepas ini. Jadi kita bagi rumusan lah dalam 2 minit. Kita bermula daripada Encik Asri. Baik. Okey, terima kasih. Okey, sebagai rumusan apa-apa pun Tuan Haji Syahban dia cakap tadi. Peraturan-peraturan ada. Peraturan Pegawai Kelakuan Tertib 1993 nyatakan peraturan 12, peraturan 13, 87 kan. Jadi kita sebagai penjawat awam, saya ingatkan sekali lagi lah, sebab kita kena ikut peraturan-peraturan yang ada ataupun pekeliling-pekeliling perkhidmatan. Dan kalau kata MUF, kalau berkewangan, kita akan pada MUF lah, perkelilingan perbendaharaan, kan? Tata cara kewangan. Kita ikut tata cara kewangan tersebut. Kata kalau kata claim macam mana, kan? Dia ada semua. Dalam kata kerajaan dah keluarkan peraturan-peraturan kewangan, kan? Dalam MUF dah ada. Jadi kita ikut. Kalau kata ada perubahan pun kita tengok balik perkelilingan perkhidmatan sumber manusia terbaru, kan? So dia ada semua sekali dalam tu. Jadi sebagai ketua jabatan, kita tengok macam cakap tadi lah, Tuan Syahban cakap dah, kata kalau kita tengok pegawai kita dah, sebab dia akan melibatkan banyak perkara. Bila melibatkan kewangan, tak lari pada alung, tak akan datang bertugas, kan? Tak akan datang kerja. Banyak mana kita, bila saya dapat representasi kes tertib, kan,
kita tengok bila alasan dia, surat panjang dia cakap apa? Saya dah pinjam, Along cari saya kat ni. So itulah sebab saya tak datang ke sekolah. Itulah sebabnya saya tak, sebab Along dah cari saya. Kan? So saya lari. Bukan sekejap larinya, 3-4 bulan larinya. So sekarang ni dia akan melibatkan tertib ketidakhadiran tadi. Kan? Jadi ketua jabatan kita kena peka lah. Kita kena cakna kepada pegawai-pegawai kita. Kalau kata ada yang macam saya cakap tadi lah, kita kena tengok balik, list down balik dari segi kewangan pegawai, kan. Kalau sebab kan kita banyak kawan-kawan, kan. Kita biasa saya cakap lah, ceramah saya cakap, kita ada banyak grup WhatsApp, kan. So kalau seorang tak aktif dalam grup WhatsApp tu, kita carilah di mana dia, kan. Kemungkinan orang kata dia ada masalah yang mungkin kita tak boleh bantu dari segi kewangan. Kita pun faham lah, sama-sama pegawai kerajaan ni nak bantu kewangan tu susah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh, orang kata, ada bahu untuk dia bersandar, kan. Ada bahu untuk kawan kita bersandar sebagai ketua jabatan. Kita jangan bila dia dah ada masalah, kita tambah lagi masalah dia, kan. Kita bantulah kawan-kawan kita. Itu saja dari segi rumusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Asri. Kita teruslah kepada ahli panel kita yang kedua, Encik Luqman bin Muhammad Yusof. Silakan tuan. Terima kasih tuan. Okey, sebagai rumusannya, nasihat saya, ambil tahu jangan buat-buat tahu. Tuan-puan sebagai nahoda kapal, tidak hanya ambil tahu ilmu-ilmu kewangan, tapi ambil tahu juga kesejahteraan sahabat-sahabat di bawah. Kerana merudumnya prestasi kerja sahabat-sahabat di bawah, tuan-puan akan terpalit sama. Saya duduk di salah satu jabatan yang terkenal dengan kaki judi, kaki along. Jadi banyaknya begitu. Saya ambil satu keputusan, saya pernah berkhusus dengan PUU di jabatan di bawah KDN tu. Di resolusi yang saya dapat daripada situ, saya balik, saya kata kepada ketua jabatan, tuan, seandainya kita ada staff yang dia dah capai 50%, hantar terus kepada unit psikologi, saya bantu. Jadi itu sebagai langkah saya lah. Saya ambil tahu untuk apa yang berlaku di jabatan, biar sahabat-sahabat ni datang tanya, kita bagi proses celik akal tu berlaku. Apa yang berlaku di luar, apa implikasi kepada satu-satu tindakan dan tanda tangan yang diturunkan. Saya tertarik tadi Tuan Haji share pasal Bank Rakyat 3 hari. Saya tambah, ini pengalaman yang hari ni. Kalau sebelum jam 12 kita sign, jam 4 petang insya-Allah duit masuk. Siapa yang tak nak fantasi yang diberikan oleh Bank Rakyat begitu. Jadi bila kita ada ilmu-ilmu begitu, kita boleh sampaikan pengajaran untuk diri sendiri dan juga untuk sahabat-sahabat kita di bawah. Terima kasih, itu je. Terima kasih Encik Luqman. Padat, tepat dan singkat tapi bermakna. Ambil tahu. Baik, untuk akhir sekali kita persilakan Tuan Haji untuk membuat rumusan tentang kata orang kita forum kita pada ini. Dipersilakan Haji dalam 2 minit Haji. Okey, terima kasih. Okey. Saya ingin kita telah dijelaskan tentang peranan kita sebagai PGB untuk memastikan bahawa semua guru-guru kita, pegawai kita sentiasa diberi peringatan dan juga nasihat supaya jangan terjebak dengan kebutangan yang serius ataupun masalah kewangan. Dan ini saya nak baca sebagai rumusan, iaitu berkaitan dengan Peraturan Pegawai Am 1993 bahagian 3 kawalan tugas kawalan pengawasan tata tertib Peraturan 24. Saya tujukan kepada semua PGB bahawa tuan-tuan dan puan-puan, ada akta yang boleh tuan-tuan dan puan-puan dikenakan tindakan tata tertib di atas pelanggaran bersifat kecuaian dalam melaksanakan tugas dan tidak bertanggungjawab. Jadi di samping guru-guru kita yang terlibat dengan keberhutangan, tuan-tuan juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tindakan tata tertib diambil. Kalau tidak, Peraturan 24 balik semula kepada kita. Dan 1 minit sebagai saya mengambil petikan tulisan daripada Tan Sri Sanusi Jonet. Beliau dalam penulisannya iaitu berkisah tentang bagaimana kita dengan masalah dalam sifat
seekor katak. Bila kita letak dia dalam air dan kita panaskan air tersebut, katak ini istimewanya dia dapat menyesuaikan diri. Lagi panas, dia sesuaikan diri. Lagi panas, dia sesuaikan diri. Sehingga air itu mendidih, dia masih lagi menyesuaikan diri dia dan akhirnya dia mati. Apa yang kita dapat, jika air itu panas, kita keluar daripada masalah. Bukan kita menyesuaikan diri kita dengan masalah. Kita tak keluar daripada masalah. Itulah yang kita harap guru-guru kita keluar. Kata kalau masuk dalam air panas, keluar daripada masalah. Jangan menyesuaikan diri dengan air yang panas. Akhirnya kita yang menjadi korban. Itu saja pengurusan kita. Baik, dengan rumusan daripada 3 ahli panel kita, maka berakhirlah sesi forum kita pada pagi ini. Sekali lagi mewakili jawatankuasa pelaksana khusus seminar kaunseling dan psikologi Jabatan Pendidikan Negeri Selangor tahun 2000 mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada ahli panel dan juga tuan-tuan hadirin hadirat peserta-peserta forum kita pada pagi ini. Dengan ini saya menyerahkan semula kepada Tuan Haji Azhar selaku pengacara majlis untuk seminar kita. Silakan Tuan Haji.